Kenapa bayi yang baru 3 bulan mengenali dunia itu sanggup dibakar hingga mati? Kenapa ya? Siapa pembunuhnya? Apa salah dia? Itulah topik yang akan saya ceritakan untuk anda pada kali ini. Jom kita tengok apa sebenarnya berlaku. Assalamualaikum and hi. Terima kasih kerana datang ke channel ini. Okey sayangku semua, hari ini akak akan bercerita mengenai bayi kena bakar. Ha? Bayi kena bakar? Astaghfirullahalazim, apa kerja lah dia orang ni. Hati sakit dengar. Sakit dengar tau. Pada tarikh 21 Januari di Thornwood, New York, Amerika Syarikat, seorang bayi yang berumur 3 bulan iaitu Christy Rebecca Fisher mati dalam satu kebakaran. Kenapa dia dibunuh? Kenapa dia dibakar? Apa salah dia? Oh my God. Peristiwa ini berlaku di rumah ini iaitu di Thornwood yang jaraknya 50 minit dari bandar New York. Pada kira-kira jam 5.16 petang pada 2 Disember 1991 di kediaman Dennis Fisher dan William Fisher. Antara keluarga yang tinggal di sini adalah terdiri daripada Bill iaitu si ayah kepada bayi malang itu dan Dennis adalah ibu kepada bayi malang itu. Manakala kakak dia ialah Leah adalah anak Bill daripada perkahwinan yang dulu. Leah berumur 22 tahun dan baby Christy yang baru lahir iaitu 3 bulan. Si ibu baby Christy ni iaitu Dennis sudah ingin kembali bekerja setelah dia bercuti sekian lama dan sekarang dia nak mulakan kerja baru. Tapi dia perlukan seorang pengasuh untuk menjaga bayinya. Untuk mendapatkan pengasuh, Dennis telah menghubungi EF Foundation iaitu sebuah yayasan yang membekalkan au pair ataupun penjaga bayi iaitu servis penjaga bayi dari luar negara. Akak akan perjelaskan kepada you all apa itu EF Foundation. EF Foundation ialah sebuah yayasan yang membekalkan au pair ataupun babysitter servis dari luar negara. Okey, apa itu au pair? Au pair mestilah warga asing dan berumur antara 18 hingga 30 tahun. Tugas au pair ini adalah sebagai babysitter untuk mengasuh bayi, mesti tinggal bersama majikan dan program au pair ini mereka yang bekerja dapat melawat ke luar negara, tempat tinggal percuma dan berpendapatan $100 hingga $200 seminggu. Bayaran untuk au pair ini lebih murah daripada nanny yang merupakan babysitter profesional dengan gaji yang lebih tinggi. Melalui EF Foundation ini, Dennis telah menemui beberapa orang au pair ataupun babysitter. Namun, dia telah memilih salah seorang au pair iaitu Olivia Rayner yang berumur 19 tahun dan berasal dari sebuah bandar di Switzerland dengan penduduknya kebanyakannya berbahasa Jerman. Olivia sangat gembira kerana ia terpilih untuk bekerja di Amerika. Dulu, Olivia pernah ke Amerika untuk melancong tetapi pengalaman kali ini berbeza kerana kali ini dia akan datang untuk bekerja dan akan tinggal selama 1 tahun di Amerika. Olivia sudah membayangkan di Amerika semestinya dia merasa gembira dengan kotanya yang besar, tidak seperti bandar kecil yang dia tinggal di Switzerland. You all semua, Lydia seronok sangat-sangat dapat keluar negara dan dapat tengok negara-negara orang. Amerika pula tu, cantiknya New York, orang ramai kat sana. Pendek kata, si Olivia ni gila-gila lah happy.
Itulah bayangan harapan yang Olivia fikirkan. Maka berangkatlah si Olivia ni ke Amerika dan tiba pada 1 November 1991. Dan dengan senangnya keluarga Fisher yang menjemput Olivia di airport New York City. Terpancar di wajah Olivia yang dia gembira. Olivia seronok sekali apabila sampai ke New York kerana melihat penduduknya yang ramai serta happening. Mereka menuju balik ke rumah Fisher di Thornwood 50 minit dari bandar New York dengan menggunakan kereta. Thornwood agak berbeza dengan New York City. Tempatnya sunyi dan tidak ramai seperti di New York City. Thornwood tidak seperti Olivia fikirkan. You all semua, cuba you bayangkan bila Olivia dah sampai kat rumah dengan keadaan yang sunyi, tak seperti yang dia bayangkan, apa keadaan dia kesudahannya. Sebelum itu, pada sesiapa yang belum lagi subscribe channel ini, bolehlah menekan butang subscribe dan nyalakan loceng supaya anda tidak ketinggalan video-video menarik yang bakal saya keluarkan. You all semua, dalam bulan pertama, Danish ada bersama-sama dengan Olivia dan dia juga mengajar Olivia tentang pengurusan rumah dan juga tentang penjagaan anak. Serta dia juga membawa Olivia ni mengeliling kawasan rumah agar Olivia tidak boring dan boleh bertahan bekerja dengan dia. Sebenarnya Olivia ni adalah seorang yang serius, pendiam dan bersikap sederhana. Pendek kata, suka buat hal sendirilah. Olivia ni merupakan seorang anak tunggal dan anak yang rapat dengan ayah. Anak ayah rupanya. Dennis ni merupakan majikan yang baik rupanya. Dennis selalu mengajak Olivia untuk keluar menonton dan berjalan-jalan. Tapi pelawaan Dennis tu ditolak oleh Olivia. Dan semenjak itu, Dennis tidak lagi mengajak Olivia. Mungkin penatlah tu si Dennis nak mengajak si Olivia ni. Ajak-ajak tak nak, ajak-ajak tak nak. Lantak engkau lah. Malaslah aku nak ajak lagi. Mungkin itulah yang Dennis fikirkan. Manakala untuk mengisi waktu yang luang, Olivia ni banyak membaca buku serta makan dan berada dalam bilik dia. Akibat Olivia ni suka makan banyak, dalam masa sebulan badannya telah naik sebanyak 10 kilo. 10 kilo? Mak ai, kau kerja ke kau melantak ni dek? Antara buku-buku yang si Olivia ni suka baca adalah buku-buku thriller seperti The Silence of the Lamb, iaitu penulisnya adalah Thomas Harris. Si Olivia ni adalah seorang yang suka menulis diary. Dia mencurah segala isi hatinya ke dalam diary. Di awal ketibaan Olivia di Amerika, dia menulis diarynya yang berbunyi begini. Dear Diary, aku tidak bahagia di sini. Aku merindukanmu bertunggang kuda di dunia bebas. Di sini aku tidak mengenali siapa-siapa pun. Aku tidak ada kawan rapat. Setiap hari kerjaku hanya menemani baby Christy. Sementara yang lain semuanya keluar bekerja. Rasanya aku ingin balik saja ke weddingan. Tapi aku takut papa yang akan kecewa. Sebulan dah berlalu dan masuk bulan Disember. Semua aktiviti dan pekerjaan di dalam rumah Fisher berjalan dengan baik dan lancar. Sehinggalah pada tarikh 2 Disember 1991, kesibukan di waktu pagi di rumah Fisher berjalan seperti biasa. Dennis dan Leah berangkat ke pejabat, manakala Bill juga berangkat ke bengkel tempat pekerjaannya. Di rumah hanya tinggal Olivia dan baby Christy sahaja. Pada waktu tengah hari, si Benny selalu pulang ke rumah untuk makan tengah hari kerana bengkelnya tidak jauh daripada rumahnya. Tujuan Bill pulang ke rumah adalah untuk makan tengah hari dan untuk memeriksa Olivia dan anaknya baby Christy. Semasa Bill masuk ke rumah, pintu rumah tidak berkunci dan Olivia tengah sibuk melipat baju.
Bill menegur Olivia dan baby Christy. Lepas tu dia pergi makan. Setelah habis makan tengah hari, Bill rehat sebentar. Kemudian mencium baby Christy lalu terus pergi ke bengkelnya. Tak lama kemudian, Olivia pun memberi kucing-kucing keluarga Fisher makan di belakang rumah itu. Olivia merasa hairan kerana salah satu kucing itu nampak gelisah dan mundar-mandir. You all semua nak tahu tak? Si Olivia ni dah rasa tak sedap hati kan? Dia pun pergilah ke ruang hadapan untuk memeriksa keadaan di sana. Masa dia memeriksa bilik, dia melihat api menyala di tengah bahagian tilamnya. Oh my God, terkejut. Dan dia terus mengambil alat pemadam api di bahagian dapur rumahnya. Terus dia menyembur ke arah api yang menyala dan kemudiannya api itu padam. Olivia pun menarik nafas lega. Tetapi tiba-tiba dia baru teringat yang baby Christy berada di dalam bilik baby. Tanpa lengah-lengah lagi, Olivia terus pergi ke bilik baby Christy. Semasa dia sampai ke bilik baby Christy, apa yang dilihatnya adalah asap berkepul-kepul di bahagian bawah pintu. Oh my God, Olivia cuba membuka pintu bilik itu tetapi bilik itu terkunci dari dalam. Dia berusaha mencuba beberapa kali untuk membuka pintu tetapi gagal. Dia merasa hairan dan dia berkata, siapa yang mengunci bilik ini dari dalam? Sedangkan aku dengan Christy aja kat sini. Itu menjadi persoalannya. Bagus juga si Olivia ni otak dia. Dalam keadaan cemas tu, dia menelefon pejabat pemadam kebakaran dan meminta tolong. Tolong, di sini ada kebakaran. Cepat datang, api banyak di sini. Lalu Olivia memberi alamat kepada pihak pemadam kebakaran. Kemudian dia menelefon Bill pula dan memberitahu di rumahnya ada kebakaran. You all semua, dalam masa yang sama, pintu rumah di depan terbuka dan timbul pula si muka boyfriend si Leah tu, iaitu John Gallagher tu, yang datang kerana berjanji dengan Leah ingin bertemu pada petang tu. Itu katanya. Dengan keadaan bingung, dia menyapa dan bertanya, ada apa ni? Kenapa ada asap tebal ni? Olivia pun menjawab dengan cemas, kebakaran, ada kebakaran. Sambil melaung, Olivia memberitahu John Gallagher. Mana Christy? Tanya John sambil melihat sekelilingnya. Di dalam biliknya terkunci, jawab Olivia kepada John Gallagher. Dari celah pintu, John Gallagher melihat api menjulang-julang tinggi di dalam bilik baby Christy. Lalu dia terus merampas alat pemadam api yang ada dekat tangan Olivia tu dan menendam pintu itu hingga terbuka, terus memadam api yang ada di dalam bilik baby Christy. Oh my God! John terkejut kerana dia terhidu bau seperti daging terbakar dan dia juga terus terkejut kerana dia menjumpai baby Christy sudah hangus terbakar menjadi arang. Oh my God! Sedihnya. Saya nak teruskan pun saya rasa macam ngilu sangat. Oh my God! Sabar je. Dan tak lama kemudian, Leah dan si ibu baby Christy iaitu Dennis tiba di rumah. Semua keluarga Fisher menangis pilu meratapi pemergian baby Christy. Yelah, saya orang luar ni pun nak menangis. Memang bukan nak menangis, dah menangis pun ni. Ya Allah, jatuh air mata, sedih. Saya tak tahu macam mana nak cakap. She's a baby, cute baby. Jadi macam tu. Oh my God. Tak tahu nak cakap apa dah. Pasukan pemadam api kebakaran menemui punca api bermula kepada 3 bahagian, iaitu bilik Olivia, kebakarannya tidaklah sebesar mana, bilik baby Christy dan bilik Leah yang paling besar kebakarannya. Pihak polis telah membawa Olivia Liner ke balai polis untuk disiasat. Berkali-kali polis menanyakan kepada Olivia tentang kebakaran, tetapi berkali-kali juga Olivia memberitahu bahawasanya dia tidak tahu bagaimana api itu boleh berada di situ.
Pihak polis mengawasi gerak-gerik Olivia dengan terperinci. Walaupun Olivia menangis, tetapi dia tetap dapat mengawal keadaan emosinya. Tekanan ini membuatkan Olivia tidak banyak bercakap, tunduk, kaku dan pandangan matanya kosong, seolah-olah kesal yang amat sangat. Berulang-ulang kali dia memberitahu bahawasanya dia tidak membakar apa-apa pun dan dia juga tidak menyalakan api apa-apa pun. Polis juga bertanya kepada Olivia, apakah kamu mendengar ada orang masuk ke rumah? Kerana teringatkan pintu rumah tidak berkunci, jawab Olivia, tidak. Hanya aku dan baby Christy saja yang berada di rumah. Rumah itu kan kecil. Kalau ada orang masuk, mestilah aku dengar, jawab Olivia. Polis pun bertanya lagi, siapakah yang mengunci pintu bilik baby Christy dari dalam? Saya tidak tahu, bukan saya yang menguncinya, jawab Olivia. Polis merasa hairan kenapa Olivia tidak menyelamatkan baby Christy, yang memang tanggungjawabnya yang paling utama. Dia sepatutnya menendang pintu bilik tadi dan menyelamatkan baby Christy itu. Walaupun biliknya terkunci, tapi kalau ditendang, pasti biliknya akan terbuka kerana kunci bilik itu tidak kuat. Yang membuat polis merasa hairan dan pelik, setelah tibanya para petugas memadam api ke rumah dia, Olivia merasa bimbang kepada kucing-kucing tu, yang kepunyaan keluarga Fisher tu, daripada baby Christy. Tidak sekali pun Olivia bertanya kepada pihak petugas mengenai keadaan baby Christy yang sememangnya tanggungjawab Olivia. Walaupun polis berusaha mengumpulkan maklumat-maklumat tentang kecurigaan pihak polis terhadap Olivia, namun pihak polis tidak dapat membuat apa-apa kerana pihak polis tidak dapat membuktikan bahawasanya Olivia itu yang melakukan pembakaran itu. Lagipun, Olivia merupakan seorang gadis yang nampaknya baik, sopan, lurus serta patuh tu tak mungkin dapat melakukan perkara yang sekejam itu. Sehinggalah kemudian dapat menemukan fakta baru yang mengatakan ada orang sengaja melakukan penyimbahan cecair mudah terbakar kepada 3 tempat punca kebakaran. Yang menghairankan, lampin pakai buang yang dipakai oleh si baby Christy ini berbau bahan api, iaitu bahan tina yang dicampur dalam cat tu yang sangat kuat. Ini menandakan yang ada orang sengaja meletakkannya pada lampin baby Christy lalu menyucuhnya dengan api. Oh my God! Polis terus menangkap Olivia dan menjadikan Olivia sebagai suspek utama ke atas pembunuhan baby Christy. Jika difikirkan secara logik, siapa lagi yang ada kat situ kan? Hanya Olivia dan baby Christy saja. Dan sememang wajarlah Olivia adalah suspek utama dalam pembunuhan ini. Sebenarnya, polis mengesyaki Olivia mencederakan baby Christy dengan cara menjatuhkannya atau melukakannya. Kemudian, untuk menutupi perbuatan itu, lalu Olivia telah membakar baby Christy dan dapat mengelirukan dengan mengatakan kemalangan yang tidak dapat dielakkan. Namun, pihak forensik tidak menemukan tanda-tanda luka ataupun lebam pada baby Christy. Baby Christy meninggal adalah disebabkan tidak dapat bernafas disebabkan asap dan api yang membakar tubuhnya. Buat pengetahuan semua, polis juga menemui keganjilan yang ada pada Olivia, iaitu kamera dia. Kamera Olivia mempunyai foto-foto pilih bomba yang ada di halaman rumah Fisher tu. Tentu saja menjadi satu tanda tanya kan? Okey, mengikut luaran Olivia kelihatan polos dan jujur, tapi polis mengatakan sikap sebenarnya bukan sebenarnya begitu. Dia pernah meminjam kereta ibu kepada baby Christy iaitu Dennis untuk pergi berjumpa dengan kawan-kawan au pairnya. Tapi sebenarnya dia tidak pernah pun berjumpa dengan kawan-kawan au pair dia tu. Kemana dia pergi? Dengan memandu kereta itu, tidak ada sesiapa pun tahu. Untuk menyelidik dan menyiasat lebih detail lagi mengenai latar belakang Olivia Liner ini, polis
New York telah menghubungi pihak polis Wetengen. Tetapi pihak polis Wetengen ni, you all nak tahu, tak nak bagi kerjasama. Dia kata jika nak siasat juga kes ini, mestilah melalui pihak Interpol. Kes Olivia ini menjadi liputan ramai daripada pres dan juga masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra. Okey, ada yang menyokong, ada yang membangkangnya. Penyokong Olivia menyorakan yang polis tidak profesional dalam membuat penyiasatan kes Olivia ini. Mereka mengatakan tidak melakukan roadblock, jiran-jiran yang ada di sana tidak ditanya apakah terlihat keganjilan pada kes ini. EF Foundation bimbang akan namanya tercemar. Dia telah mengupas seorang lawyer. EF Foundation ni upas seorang lawyer terkenal iaitu bernama Laura Beverati untuk membela Olivia di mahkamah. Sepanjang perbincangan, Laura Beverati mempersoalkan, kenapa boyfriend si Leah tu iaitu si John Garaga tu tidak ditanya lebih detail lagi mengenai keadaan dia semasa kebakaran tu? Kenapa pihak polis mengesyaki Olivia tanpa melihat kemungkinan-kemungkinan yang lain? Menurut Laura Beverati, John mempunyai motif yang sangat kuat kerana semenjak Olivia tinggal di rumah keluarga Fisher, Danish telah melarang John tidur di kamar Leah kerana perbuatan itu tidak baik untuk dilihat oleh Olivia. Mungkinlah begitu. Yelah, si mak ni fikirlah kan, anak dia tu kan perempuan. Apa pula apa kata orang pembantu dia ni? Okey, si Olivia ni, anak dia yang perempuan tu bawa laki tidur kat bilik. Mungkinlah kot. Mengikut Laura Beverati, Olivia tidak bersalah kerana tidak menemukan cairan bahan bakar pada tangan dan pakaian Olivia. Dan ia tidak ada motif untuk membakar rumah ataupun baby Christie. Laura memberitahu polis melakukan banyak kesalahan dalam penyiasatan. Strategi Laura Beverati di mahkamah berjaya. Olivia Rina bebas dari dakwaan. Dia kembali ke Wetengen dan disambut dengan hormat oleh penduduk setempat. Wow, happy gila dia. Malah Olivia diarak dengan menggunakan truk pemadam api kebakaran kerana ayah si Olivia ni adalah seorang pekerja pemadam kebakaran. Walaupun Olivia sudah bebas daripada tuduhan, tetapi masih banyak lagi orang mengatakan Olivia adalah yang melakukan pembakaran dan pembunuhan sebenar, termasuklah keluarga baby Christie. Pada pendapat anda, bagaimana? Olivia bersalah ataupun John Gallagher yang bersalah? Ataupun ada sesiapa lagi yang bersalah? Sila beri komen di bawah. Okeylah, itulah kesudahannya dan saya ucapkan terima kasih kepada yang menonton dan yang suka pada video ini. Sila klik like, share and komen dan jangan lupa untuk subscribe channel ini serta tekan loceng yang comel tu supaya anda tidak terlepas dengan video-video menarik yang bakal saya keluarkan. Terima kasih. Jumpa lagi di next video.